kira risk reward dia. Tapi untuk orang kita golongan marahan ni lah, kita yang mungkin tak berapa mahir lagi penggunaan chart, penggunaan carta. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh letak first kali nak protect capital ni, first kali kita letak profit yang kita nak capai, profit target yang kita nak. Okay, dia nak berapa? Profit target nak 10% contoh. Okay, tanya juga diri, apakah risk yang kita ambil dengan matlamat 10% yang kita ingin capai. Okay, paling kurang pun bagi saya, orang kata kalau risk nak dapat 10%, risk ni pun at least 10% lah. Ini dah tinggi dah sebenarnya. Okay, sebaiknya risiko tu setengah daripada profit target. Okay, atau dipanggil reward to risk ratio, biasanya orang suka, okay, 2 ni sebab 1. Bermaksud, kalau risk ni 10-10 ni 1, ni 1. So 1 ni sebab 1. Alright, 1 ni sebab 1 not bad. Bagi saya masih okay. Tapi kalau tidak, sebaiknya ni biar 5 lah. Risk kita 5%, risiko kita 10 dan kita dapat risk reward tu di 2 ni sebab 1. Saya rasa itu lebih berbala. Dengan kata lain sebenarnya, bila kita nak melambur dengan dana yang kita ada, kita set untuk protect modal kita, protect apakah risk yang kita nak ambil secara matematik. Akhirnya saya nak masuk pelaburan ni, andaian saya dengan anggapan, dengan teknik saya guna saya nak capai 10%, tapi tanya juga apakah risiko yang ambil. Dan always tanya risiko dulu sebelum tengok reward apa you dapat. Okay, ulang always tengok risiko dulu dan tengok ganjarannya. Sebab saya ulang, kalau you boleh jaga risk you ni dengan baik, iaitu you tahu kat mana yang you sanggup rugi, yang atas ni dia akan bergerak sendirinya. Kalau dia turun pun you dah tahu, you dah jaga you punya investment. Yang atas ni tak apa. Tapi ramai orang dia terbalik. Pantang nampak dia naik saham tu, wah, kelang kabut dia jual. Tapi pantang pula saham tu turun, tak apa, nanti naik balik. Ini masalah yang kita lihat. Sebab tu ramai gagal dalam pelaburan disebabkan disiplin nak urus duit nampak senang. Tapi manusia kan, dia tengok duit tu dah start merah, dah start rugi tu, dia start emosi. Start emosi yang mula datang teknik harapan tu, tak boleh. Bila soal pelabur pun bagi saya, you mesti always, dia tak ada teknik harapan. You mesti ada disiplin macam mana nak kawal you punya dana. Itu yang pertama. Yang kedua, okay, elemen kedua yang penting dalam money management, first one ni adalah to protect your investment, okay, dengan cara buat trading plan. Yang kedua adalah always keep cash reserve. Mesti ada lebihan tunai sentiasa untuk you standby untuk mengambil peluang yang ada dalam pasaran. Okay, maksudnya apa? Saya percaya siapa yang dah belajar, kita tentang yang nombor 2 adalah portfolio management. Tapi dalam portfolio management ni, tadi money management ni, ini portfolio management. Portfolio management pula, langkah kedua, portfolio nombor 2, you pecahkan kepada sektor-sektor yang berbeza. Jangan beli saham dalam satu sektor yang sama. Okay? Maksudnya kalau you nak beli portfolio ni, you beli saham consumer sector, dan mungkin satu lagi teknologi. Contoh, jadi you tak terdedah dengan risiko. Sekiranya you letak semua pula sampai banyak pula saham dia, ini lagi lah. Sampai 10 saham, jangan itu mengarut ni semua. Tak begitu. Sebaiknya hanya 2 atau 3 sektor memadai. Okay. Bila terlalu banyak, dia tak jadi portfolio. Dia tak jadi portfolio diversification, dia jadi portfolio diversification. Tak bagus. Sebab macam mana? Ya, orang kata pelaburan jangan letak satu bakul. Betul, tak salah, tapi tak boleh tak berbakul-bakul. Okay. Macam mana kita nak monitor bakul kita? Sebab akhirnya kita kena tengok juga telur. Orang kata bakul tu tak telur, kita tengok juga sumbat kalau 10 bakul, demam kan? Tengok kan? Dia tak boleh banyak bakul. At least bagi saya, 2 bakul atau 3 bakul memadai. Okay, dan datangnya kat sini. Yang ketiga ni, cash. Cash reserve. Bermaksud jangan habiskan segala benda, duit yang ada 10,000 kau belasah semua dalam market. Tidak. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang market boleh naik, market boleh turun. Dan akhirnya boleh turun, tak pandai pula tadi stop, tak pandai pula keluar dari pasaran, duit kita akan sangkut. Bila sangkut, tu mula tambah duit tu.
Dia tambah duit tu memang innalillah lagi cepat. Tak macam tu tak boleh macam tu. Sebab tu saya sangat syorkan kalau nak melabur ni pada anak diri saya mungkin menonton sekarang, pastikan duit lebihan tu dan disiplin duit yang ada, tengok jadi duit atau tidak. Kau jangan pergi tambah duit lagi. Okay, sebab dia kata Haji kata cash reserve, mesti ada cash lah kan. Tak, maksudnya bila you nak melabur dalam pasaran saham khususnya, you nak beli 2 saham. Kalau beli 2 saham pun mesti ada reserve, cash mesti ada. Sebab you tak tahu bila peluang tu datang. Sebab contoh macam hari ni atau semalam kan, banyak saham-saham semalam saham oil and gas kerana minyak melonjak naik, jadi saham minyak berluasa meningkat dan ikuti hari ni pula ikuti saham teknologi. Akhirnya kita tak ada berapa tengok pun juga. Sebab dah sangkut dah tersangkut di puncak bahagia ke, dah sangkut yang yalah macam-macam lah kan, tersangkut lah, maksudnya duit tu dah tersangkut. Jadi kita tak tahu buat apa. Sebab tu always formula kedua yang saya nak kongsikan tentang money management, you mesti ada cash reserve. Cash reserve maksud bila you nak labur dan saham, you dah letak duit you dalam account trust tu dan account broker tu. Okay, pastikan beli 2, always ada lebih sikit duit tu untuk you sambah peluang yang datang. Okay, sebab peluang ni datang hari-hari. Dan bila saya tak nak you tersangkut dan you bila nampak peluang datang, you tak boleh buat apa. Sebab dah tersangkut, sayang. Jadi kalau boleh, kalau rasa takut, kenapa sebab saya kata mesti 2, minima 2. Sebab kalau satu pula, risiko you satu saham ni, dia boleh, sebab you tak boleh buat portfolio management. Portfolio management mestilah ada 2, 3, 4 sebagainya. Tak boleh satu. Jadi dia mesti at least 2 dan mesti ada cash reserve. Okay, itu formula yang kedua, iaitu tadi pertama, protect your capital dengan cara buat trading plan. Yang kedua, mesti ada cash reserve. Yang ketiga, bila you pula ada portfolio, ada kaitan dengan portfolio management. Macam mana you nak kurangkan risiko dan macam mana nak kawal money management you adalah, okay, jangan simpan saham yang rugi. Okay, maksudnya kalau satu saham, you beli saham tu positif, satu saham ni negatif. Okay, ramai orang bertindak jual ni cepat-cepat. Ini disimpan, ni tak apa. Ni dijual, ni dijual. Saya ni tak apa, hope. Tak boleh. Always simpan yang positif, yang positif ni kalau dia positif, simpan dia. Yang rugi ni kita jual. Okay? Atau bahasa lain dipanggil stick with the winner. Stick with the winner. Maksudnya simpan yang, sebab ini sedang terlumas. Kau bisa beli dia buat apa? Okay, tapi kita manusia yang untung tak apalah, aku dah ada untung yang aku ambil dulu yang rugi ni tak apalah, nanti dia balik hope analysis datang balik. Tak boleh. Dia mesti gunakan simpan yang positif, simpan yang winner. Maknanya yang saham yang memang tengah naik tu, sebab you dah ada tadi yang satu, protect your capital. Jadi biarlah dia beranak tu. Kenapa nak sembelih cepat-cepat? Tapi yang mana rugi, yang tu you potong cepat-cepat. Okay, always save your winner and cut your losses. Maknanya ataupun write the winner atau then you cut your losses. Okay, itu nombor 3. Nombor 4, ni satu formula lah ni. Sebenarnya ilmu tak salah tapi ramai menyalahguna. Jangan buat averaging down. Okay, elakkan melakukan teknik averaging down. Ini daripada ada ni mazhab ni ada agak bercanggah. Ada mazhab kata buat, ada mazhab kata jangan buat. Apa maksud jangan buat averaging down ni? Okay, don't averaging down. Ni dosa besar. Maksudnya harga tu RM1, saham tu jatuh 80 sen. You beli lagi. You buy more pula. Jatuh lagi 60 sen. Buy more. Okay, jangan buat. Okay, atau bahasa lain, averaging down, no. Katakan tidak. Ini bukan unit amanah, ini saham. Ini tak boleh buat. Okay, kerana ini you dah melanggar prinsip nombor 1, to protect your capital. Okay, sebab you menambah lagi. Kedua, kenapa you nak risikokan dengan harapan kononnya bila kita turunkan, kita beli lebih banyak pada harga lebih rendah, kita akan kurangkan kos. Soalan saya, kalau turun lagi, dah mungkin dengan semusim. Apa akan jadi dengan pelaburan tu? Dan dia bercanggah pula dengan
Dan tadi, portfolio management tu. Okay? Sebab you bukannya ni lah. Yalah, sebab otak kita kata dia lagi banyak, nanti kos kita makin rendah. Soalan saya, kalau cuba tanya diri kita balik, kalau dia makin rendah, pelaburan dah tersangkut dekat satu portfolio. So you langgar nombor 1, you langgar nombor 2. Okay, so nombor 3 jangan buat averaging down. Okay, ada cara yang sebenar cost low averaging ni. Okay, saya bukan nak menidakkan teknik ini, strategi ini memang diguna pakai oleh separuh pelabur tersebut. Tetapi saya lihat hari ini ramai memilih saham yang salah. So saya cakap ramai yang tengok kita secara live hari ini adalah orang yang beginner, orang yang baru nak terlibat. Kalau guna teknik ni awal-awal, you dah melanggar asas money management tu. Sebab you baru, kalau you memang dah orang lama, tak salah, ada cara dia lah. Tapi saya lihat hasil daripada pemerhatian saya selama 20 tahun dalam industri pasar saham ni dan melihat kesilapan-kesilapan yang dibuat, ramai yang membuat teknik beli dan beli lagi jatuh lagi banyak pula dia beli. Oh tak macam tu Tidak begitu. Kan lebih baik, bagi saya begini, kan lebih baik sebenarnya saham tu jatuh tadi, kita hit kita punya risk reward tadi tu, hit 10% loss yang kita hit, kita jual saham tu. Kan lebih baik kita cari saham yang berada di aliran yang meningkat daripada cari saham yang menurun ke bawah. Kan? Kenapa kita nak startkan duit kita? Sebab kita nak gandakan duit kita. Kita nak gandakan duit kita, bukan kita nak buncutkan duit kita. Jadi hindari teknik averaging down untuk anda yang baru terlibat. Okay? Kerana saya lihat ramai menyalahguna teknik ni. Tak salah teknik ni, tapi saya lihat ramai membuat kesilapan. Dari sini dan akhirnya dia sampai tak boleh jual dan saham tu ada masalah, ini duit tu pun hangus. Jadi daripada kita berlaku begitu, baik kita jangan buat teknik ni lah, don't average down. Itu yang nombor 4. Okay. Nombor 5, nombor 6, money management ni juga. Untuk anda yang baru kalau orang lama dah berpengalaman, saya tak ada masalah. Tapi untuk anda yang baru, saya nak tengok you ni berjaya. Jadi kalau baca pun lah mana-mana pelabur-pelabur, pedagang-pedagang tersohor dunia ni pun ini dia kata jangan, hindarilah saham-saham murah. Hindarilah saham-saham murah. Saham-saham murah ni maksudnya apa? Saham-saham penny stock. Okay? Saham penny stock ni, kenapa dia murah? Mesti ada sebab. Okay? Jangan sampai kita, itulah kenapa macam ni Ya, dia otak manusia ni jangan cakap, aku ada RM1,000, kalau aku beli saham RM1, aku tak boleh untung. Dia tak macam tu, akhirnya balik pada return on investment pulang yang tercapai. Tadi, reward tadi, dia apa masalah RM1,000? Apa masalah RM5,000? Sebab kuantiti yang besar, sekiranya berlaku kejatuhan, ruginya pun besar, sama je. Jangan tengok bab untung, tengok bab rugi dulu. Sebab tu saya tadi, yang nombor 1 tadi, always tengok your risk first, baru tengok reward. Tanya diri, apa risiko yang aku ambil, dengan risiko yang aku ambil ni, berapa ganjaran yang aku boleh dapat. Dia tak tanya, berapa ganjaran aku. Baru tanya apa risiko aku, tak. Always tanya diri faktor risiko dahulu, risk, baru tanya about reward. Okay. So balik pada yang ini, elakkanlah saham-saham sebab topik money management ni, hindari saham-saham murah. Saham-saham murah ni bermaksud saham-saham, biasanya saham murah ni saya rugi. Saya tak kata saham murah, semua saham murah tak bagus. Tapi saya lihat ramai utama mereka yang baru terlibat dalam saham ni membeli saham-saham murah yang tidak ada fundamental. Okay? Yang tak ada asas. Syarikat yang dia beli itu, syarikat yang dilaporkan tak ada asas fundamental. Okay? Dan saham murah tu maksud apa? Saham murah ni sebenarnya kalau kategori yang ada kat bursa ni, kalau boleh hindarilah saham-saham bawah 50 sen. Okey? 50 sen. 50 sen tu lah. 50 sen ke bawah ni lah. Saya tak kata semua, sebab saya boleh kata mostly saham-saham bawah 50 sen ni saham-saham yang memang ada, kalau tengok di fundamental syarikat tu memang agak lemah. Jadi hati-hatilah saham-saham itu. Tak semua, tapi I can say majority. Okay, kebanyakannya, apatah lagi saham-saham bawah 10 sen, itu semua saham-saham bersifat spekulasi. Okay, jadi hindarilah saham-saham macam tu. Kalau ada saham 30 sen, 40 sen yang memang fundamentalnya kukuh, you dapat jumpa, Alhamdulillah. Tapi saya lihat ramai pula pembeli saham-saham tak ada asas fundamental, dia beli sebab saham tu meroket naik macam baru-baru ni kan.
satu saham melonjak sampai beribu% kita pun kejar. Sedangkan asas fundamental tak ada. Jadi akhirnya ramai tersangkut dan ramai yang rugi. Jadi hati-hati tentang saham murah ni. Okey, hindarilah saham-saham di bawah 50 sen sebagai jika anda masih baru dalam dunia pelaburan kerana saham-saham murah ini terdedah dengan faktor spekulasi. Okey, tu yang ke berapa? Kelima. Okey. Kelima. So saya ulang apa dalam topik money management, apa 6 perkara yang penting. Pertama, protect your capital. Yang kedua, keep cash in always ada cash reserve sebelum you berdagang. Atau dalam pelaburan tu ada cash yang you memang tak usik duit tu untuk you gunakan bila you nampak peluang. Yang ketiga, stick with the winner, always simpan saham-saham yang memang beri pulangan yang bagus, sabar. Sebenarnya hari ni ramai yang naik saya untung saham IG, simpan pada harga RM1 hari ni dah raih macam 80%, alhamdulillah. Okey, ada yang beli pada RM1 lebih untuk 40%. Jadi sabar bukan lama pun kan. You can get the current return. Maknanya you simpan your winner, you cut your loser. Okey. Jangan yang keempat, jangan average down, hindari kaedah membeli saham jatuh beli lagi jangan. Baik you ambil duit you beli saham yang lebih baik, saham yang berada dalam meningkat daripada you teruskan membeli saham yang sama pun dari segi portfolio management you dah salah. Okey. Dan tadi tentang portfolio management, macam mana you pecahkan portfolio you at least 2, okey, atau 3, jangan beli daripada 3 saham ataupun 10 saham serta bursa nak beli kan, tak macam tu 2 je. Kalau 2 saham tu tak libat duit, jangan mimpi beli 10 saham lah tak begitu. Dan yang apa tadi, yang last one yang saya nak kongsikan adalah bila tadi kita dah set tentang reward, risk. Okay, set risk tadi sama tadi kan, cuma saya nak sentuh kena ada profit target. Okay, sebab dengan adanya profit target, kalau kita nak capai 10%, dapat 10% whatever timing you nak, seminggu ke sebulan kau dapat matlamat you nak dapat tu, dan you keluar dari pasaran. Sebab dengan cara tu you dapat kawal emosi you. Okay, sebab manusia, kita manusia, saham ni boleh naik. Tapi dengan disiplin, meletakkan matlamat yang ingin dicapai. Jadi kalau you dapat rezeki you, kau naik lagi tu rezeki orang lain. Jadi dia agak mudah kat situ. Okey, dia agak mudah kat situ. Dia tak perlu nak orang kata Allah tepuk dahi dah naik pun tepuk dahi lagi tak payahlah jadi sebab kena set matlamat nak capai. Tu ni macam mana you nak uruskan dana you, balik dari main dia hubung kait tau. Mindset kita hubung kait dengan matlamat kita, dia hubung kait dengan money management kita. Ni dari segi topik money management. Dan sedang ada juga orang tanya pasal macam mana memilih jenis saham untuk start trading. Okey, balik pada siapa soal saya dia macam mana nak pilih saham jenis saham untuk start trading. Tash Rihan Yaakob. Baliklah pada produk yang nak capai tadi, tu T2R tadi. You nak saham jenis macam mana? You nak produk yang macam mana? Dengan risiko apa yang nak capai? Okey. Jadi kalau saham tu buat average down atau jadi terpulang Haji kalau saham yang kita beli tu FA dia sangat bagus, boleh kita buat average down. Saya tak galakkan lah saham bagus ke tidak, sebab saya lebih suka macam ni saya lebih suka daripada saya tambah sebab majoriti ramai tak pandai susun strategi ni. Jadi kalau saya tak kata macam FA bagus, saham boleh tak tambah, tak salah. Kalau you tahu apa you buat, saya tak ada masalah. Saya nak buat secara general statement ni sebab saya bimbang ramai membuat teknik gravity down, teknik yang salah. Okay, kalau you tahu apa you lakukan, saya tak bimbang lah. Tapi kalau you tak tahu juga apa you lakukan, hindarilah teknik tersebut. Okay. Rule of thumb ni berbeza. Sama, sebab tu kalau tengok banyak buku orang banyak buku-buku yang ada di pasaran, ada yang tak 1%, ada yang tak 2% risk, ada yang tak 5% risk, ada yang tak 10% risk. But I can say roughly secara majority is below 10%. Okay, and some of traders dia letak risk dia sangat limited, hanya less than 5%. Ada 1 and 2 to 5% sahaja. Jadi nak rule of thumb ni balik kepada tadi tu, 2T to R. Okay, sebab kalau saya kata 10% that's the rule of thumb, tak semua orang sanggup merisikokan diri sampai 10%. Tapi tak boleh lah 0.5%. Okay,
Sebab tu, dan bila letak percentage ni pula, by percentage kan, kita punya rule of thumb ni, dan dia tidak berapa relevan jika kita, dan bila terlibat dengan saham murah ni, ni bagus soalan ni juga, saya nak relate. Kalau terlibat dengan saham murah, saya kata saham tu 30 sen, berbanding dengan saham RM3. Okay? Rule of thumb you 10% risk. Ini 3 sen negatif, dah tidak. Sangat senang ni, 3 sen. Berbanding saham ni 10%, 30 sen. Sebab tu, bahayanya penny stock ni. Sebab dia akan hit your kalau you nak letak percentage wise lah, sangat senang tu hit. Apatah lagi 5%. Kalau 5%, at least ni pun 15 sen. Berbanding ni 1 sen setengah lah. Memang kena lah. Sebab tu saya tak bergalakkan lah beli saham murah ni. This how you mitigate your risk lah menggunakan kaedah macam mana nak uruskan risiko ni. Jadi terpulang, you nak tak berapa. But tu cakap, kalau pelabur normally I can say 10% tu boleh lagi. Pedagang biasanya risk dia memang sangat tight, dia mungkin 5%. But if you beli saham murah memang sangat senang untuk hit. Sebab tu saya kata, saya dari segi topik money management ni, saya galakkan beli saham-saham sekurang-kurang saham yang mungkin 70 sen, 80 sen ke atas tu lebih baik lah daripada you beli saham-saham yang murah ni. Okay, itu dari segi money management. Dan topik yang seterusnya saya nak cerita tentang macam mana money management ni berkait rapat dengan emosi. Okay, sebab kita ni manusia, kita bukan robot. Sebab itu hari ini telah wujudnya kaedah robot, menggunakan robot. Ya, untuk apa? Kenapa robot ni wujud? Dalam keadaan era artificial intelligence AI. Okey, kenapa wujudnya robot dalam bidang dalam pelaburan ni? Untuk itulah nak overcome emosi kita tadi tu. Okey, sebab bila sebut tentang emosi ni, okey, emosi manusia ni kita ada pelbagai emosi. Emosi tamak, yang biasalah emosi takut, sampai tu greed, tamak, okay, hope, harapan, ni semua emosi-emosi ni lah. Banyak sebenarnya orang cerita buat emosi ni tak habis. Saya boleh buat dia punya carta emosi manusia ni sebenarnya panjang lah, sangat panjang. Okay, ni tadi saya nampak sangat detail nak cerita buat emosi ni. Tapi akhirnya bila saya tengok balik dari segi macam mana nak kontrol emosi ni, dia berkait rapat dengan apa yang saya cerita tadi. Okay, dia tak boleh lari. Sebenarnya sebab kita ni manusia kan, kita ada perasaan. Dan cara nak atasi emosi ni adalah tadi telah balik kepada pengurusan money management. Okay, pengurusan dana kita, pengurusan risiko kita. Kat situlah akhirnya dia boleh mengawal emosi kita. Kerana kita yang set. Contoh dari trading plan, kita yang set matlamat tercapai, kita yang set risiko yang kita ambil. Jadi sebenarnya kat situlah cara untuk kita kawal emosi kita kat sini. Sebab kita ni, kita bukan robot. Okay? So bila saham naik, kita nak lagi. Bila saham turun, kita mula datang harapan. Sebab tu datang disiplin yang asas tadi, money management. Sebab tu saya kata dalam pelaburan, sebenarnya yang topik paling mahal adalah money management sebenarnya. Bukan teknik dan strategi. Sebab akhirnya ramai tercundang dekat money management. Dia rugi sebab apa? Tak ada trading plan. Dia rugi sebab apa? Ikut tips. Dia tak tahu apa dia buat. Dia rugi sebab apa? Dia tak uruskan portfolio dengan betul. Dia rugi sebab apa? Dia tak jaga dia punya risk reward. Dia rugi sebab apa? Dia tak jaga portfolio dia. Akhirnya balik kepada money management topik. Kau gunalah teknik mana power sekalipun. Gunalah teknik whatever, technical analysis. You nak guna teknik breakout, nak guna teknik apa pun. Akhirnya kenapa orang masih rugi? Sebab dia langgar tentang pengurusan money management. Pengurusan kewangan dalam dunia pelaburan. Jadi untuk kita atasi bab emosi kita ni tuan-tuan, dia tak lari. Sebab tu topik money management bagi saya sangat penting. Cuma topik ni orang tak pandang sangat sebab alah, aku nak buat duit, aku nak dapat hari-hari 10% sejam. Tapi kalau kau langgar kau punya money management, apa pun tak adil lah. Jadi sebenarnya sebab tu orang pula, teknik apa paling power? Saya nak guna teknik. Pakailah kalau pakai semua indikator, tak kisah. Tapi akhirnya kenapa juga ramai juga masih kecundang isu dekat money management.
Okay. Dan management dia tak kawal dan of course dia bertindak mengikut emosi. Dia habis lah. Okay. Memang meninggal lah jobnya. Kan? Tak boleh buat apa lah. Alright. Sebab tu pentingnya money management. Dan disebutkan risiko tuan-tuan, apakah risiko dalam pelaburan saham ni? Sebenarnya kita terdedah. Saya tak kata apa risiko apa. Sebab orang tanya, sebab saham ni apa risiko itu capai? Risiko pertama yang kita boleh capai risiko pasaran. Kita ada kontrol pasaran. Pasaran ni sentiasa berlaku macam-macam cerita. Dan minggu ini, minggu yang penting, yang mana Federal Reserve akan membuat pengumuman sama ada kadar faedah bakal dinaikkan atau tidak. Jadi apa kesan daripada pasaran? Itu benda yang kita kena tahu. Itu risiko yang terdedah, yang sentiasa wujud. Dan bila naik ni kadar faedah, kita juga terdedah dengan risiko kadar faedah. Bila kadar faedah pula naik, apa risiko lain? Risiko tentang mata wang. Sebab saya nak cerita ni overall sebab bila sebut tentang pelaburan saham, kita juga boleh terdedah dengan risiko mata wang kalau kita melabur di luar negara. Okay, currency exchange punya risk. Kalau kita melabur juga ke luar negara, apa risiko kita? Risiko tentang government yang ada, polisi yang dibuat setiap negara. Jadi kita kena ambil tahu risiko-risiko ni sebelum kita nak terlibat. Kalau kita melabur syarikat pula, apa risiko kita? Risiko dari segi operation risk. Mungkin syarikat tu boleh tutup kedai. Kita bercerita dengan masalah syarikat yang ada masalah dari segi risiko liquidity, kecairan dalam syarikat. Syarikat tak ada cash, syarikat perlukan cash lagi. Syarikat mengalami masalah, jadi kita terdedah kalau kita salah pilih syarikat. Jadi kita kena pastilah risiko-risiko yang ada. Alright. Dan yang terakhir saya rasa ni topik ni termasuk pula dalam cerita pelaburan saham ni kan. Dan standard lah sebab saya percaya pada anak muda saya, orang dah tahu tapi ramai yang tak tahu. Mungkin anda yang baru mengikuti secara live malam ni. Apakah kos yang terlibat ataupun kos transaksi bila kita melabur saham? Okay. Ini pun kena ambil kira sebab kalau kita terlibat dalam dunia pelaburan, terutama dalam pelaburan saham, kalau modal kita kecil, kita jangan lupa tentang ada kos-kos yang dikenakan dalam. Saya nak beritahu kos sebenarnya sangat minim. Okay. For me is very minimal, but some people dia kata dia berkira, terpulanglah ke masing-masing. Tapi kena ambil kira apakah kos yang wujud dalam pasaran saham. Ada 3 jenis kos sahaja. Apakah kos bila dibeli saham? Kos pertama dipanggil sebagai brokerage fee. Okay, bila beli, you kena kos ni. Bila jual, you kena kos ni. Pertama. Kedua, you kena dari segi clearing fee. Dan yang ketiga, you kena stamp duty. Tak ada GST dan tak ada SST. Okay. But it's very minimal. Brokerage fee ni dia bergantung kepada broker. Dan minimalnya, saya tahu, yang setahu saya antara 8 hingga 12 ringgit per transaksi. Okay, clearing fee ni sangat minimal lah. Ini semua ni sangat minimal lah. It's only cost stamp duty RM1 setiap RM1,000. Ini 0.403%. Okay, it's very minimum. Dan hari ini clearing fee ni untuk saham-saham bawah 2 bilion dikecualikan daripada saham-saham di bawah 2 bilion market cap. Apa tu market cap? Harga saham kali dengan saham yang dikeluarkan di share issue, you dapat below 2 bilion. Clearing fee ni diberikan percuma. Okay, sampai tahun depan. Ini inisiatif daripada bursa untuk menggalakkan lebih ramai para pelabur boleh terlibat dalam pelaburan. Okay, so it's very minimal lah. So rate dia bergantung pada broker. Okay, jadi 1, 2, 3. Ada lagi tak? Ada kos satu lagi? Saya terbawa pandang. 3 je kan? Brokerage fee, clearing fee, stamp duty. Ya. Yeah. So it's very minimal. Jadi untuk apa? Untuk masih sebab kalau kata mahal, kalau you ambil pelaburan lain pun lagi mahal. Yang ni bagi saya very minimal lah. Kalau sekadar, kalau modal kecil RM1,000 mungkin makan sedikit masa. Tapi kalau kata RM1,000 pun tak ada masalah lah. Kalau you beli sebenarnya saham RM1,000, let's say saham you beli apa? Saham 80 sen. Simpan naik RM1,
untung 20 sen kalau saham tu, untung 2, masih boleh, dia ada cara, dia tak ada masalah lah. Okay, tak ada isu. Jadi semua orang boleh melabur, tapi ini cost-cost yang ada dalam pasaran saham and it's very minimal. Okay, tak perlu nak kita, kalau modal anda kecil, saya tak nafikan ianya memberi kesan kepada pelaburan anda. Sebab itu akhirnya kuncinya apa? Kesabaran. Okay? Boleh je kalau RM1,000, cuma RM1,000 dia tak sama lah RM1,000, RM10,000 dari segi ROI tak sama. Tapi bila ada cost 3 ni, kalau modal anda kecil, contoh modal anda RM100, memang dia akan efek lah. Okay? Tapi tak maksud kita tak boleh melabur kan. Jadi ada caranya. Cuma pelan-pelan kaya lah, sebab saham ni bukan sekali cepat kaya, dan jangan jadikan saham ni sekali cepat kaya. Dan kunci untuk kita berjaya dalam pelaburan saham khususnya, ada 2 yang saya nampak. Pertama, bertindak dengan ilmu. Yang kedua, sabar. Sabar. Sebenarnya sabar ni bukan dalam pelaburannya dan kehidupan pun. Allah Ta'ala kata, pesan kita apa? Orang beriman lah orang yang sabar. Jadi kita banyak bersabar kan, pelan-pelan kaya. Sebab ini kita melabur dalam syarikat. Kita bukan beli nombor, ingat tuan-tuan. Kita beli syarikat. Bila kita yakin dengan syarikat kita, dan kita berkawan lah dengan syarikat kita tu. Okay? Dan kalau capai matlamat kita, dan kita keluar daripada kita jual saham yang kita ada. Dan cek syarikat lain pula. Okay? Jadi secara langsung kita boleh mengawal emosi kita. Sebab tu akhirnya untuk berjaya ni, saya pada ilmu dengan sabar tu, saya suka tagline yang dibuat oleh Sun Tzu kan. Dia kata apa? Know your enemy, know yourself. Your victory will never be in danger. Jadi sebenarnya kenal diri kita. Musuh kita apa? Musuh kita dalam pasaran saham ni diri kita, emosi kita. Jadi untuk kita kenal, sebab ramai menyalahkan pasaran. Pasar tak bagus lah, ni tak bagus. Sebenarnya tak ada masalah pun, pasar memang naik turun kan. Kan ada tinggi, ada masa dia naik, masa naik kau suruh dia turun, bila turun kau suruh dia naik. Pelik manusia ni. Tapi memang gitu lah kan lumrahnya. Jadi always buat trading plan, hit your matlamat dan you keluar. Dan kalau naik lagi risiko orang lain lah kan, risiko orang lain. Tak semuanya kita punya. Sebab itulah saham ni best. Bukan kita untung, orang lain rugi. Kita untung, orang lain pun boleh untung. Okay? Dulu orang kata saham ni macam judi, zero sum game. Ada yang aku untung, dia rugi. Tak macam tu Bagi saya, kalau kita beli RM1, kita jual RM1 dah ada orang beli RM1 saham kita. Dan saham naik RM1.20. Orang kata pun untung juga kan. Ini tak ada isu lah. Jadi semua orang boleh boleh untung. Ini tak ada masalah di situ. Cuma balik pada matlamat yang anda ingin capai. Okay? Ada benda-benda yang asas sebenarnya yang buat kita recap balik lah pada mereka, para alumni. Saya percaya benda ni asas, tapi benda ni perlu diingatkan. Saya ulang. Untuk menjadi seorang pelabur yang berjaya, sebenarnya balik pada diri kita. Kita kena kenal diri kita siapa. Okay? Dan apa matlamat yang ingin kita capai. Dengan cara bagaimana nak capai matlamat kita, dengan mengawal money management kita. Dengan boleh kita dapat kawal money management kita, secara tak langsung kita dapat kawal emosi diri kita. Dia hubung kait. Sebab kalau cerita technical analysis, fundamental analysis pun dia akan bertanya bagi diri kita, kenapa kita pilih saham tersebut, tujuan kenapa kita beli saham A, apa matlamat kita capai, kenapa syarikat tu buat apa, syarikat tu untung ke tidak, ataupun kita buat strategi B, beli saham B, menunjukkan analisa teknikal. Okay? Teknikal kita beli sebab dia breakout resistant. Okay? Kita jual bila dia pecah support. Jadi akhirnya apa yang tujuan kita buat dan teknik yang kita belajar adalah untuk mengawal emosi diri kita dengan cara mengawal money management. Okay? Kat situ hubung kaitnya. Jadi kalau itu kita tak jaga bab topik money management ni, dia takkan boleh jaga emosi dan segala teknik yang kita ada dia takkan berjaya. Ni kena tahulah, kena ambil tahu. Sebab tu pentingnya topik ni. Tapi itulah topik ni memang nanti insyaAllah saya nak buatlah satu topik tentang money management. Sebab kita baca mana-mana buku pun isu-isu yang ada hari ni, kenapa orang gagal, kenapa orang tak boleh
Kenapa orang rugi? Ialah memanglah semua saya kata saham ni boleh mengalami kerugian. Tapi kenapa kerugian itu tidak boleh dikawal? Sedangkan dalam pelaburan saham, kerugian itu boleh dikawal, boleh mitigate risk. Okay? Jadi sebenarnya kalau kita boleh mitigate risk, tak ada isu lah. Dan last but not least, saya percaya kepada alumni, anda masih ingat formula saham yang dibuat oleh Al-Fadil Ustaz Ahmad Husni Abdul Rahman. Saham. Tapi saya pun ada juga, tapi saya adalah seorang putih. Bahasa Jawa, Ustaz dalam bahasa Melayu, saham, saya dalam bahasa orang putih. Sebab tu akhirnya untuk kita percaya sebagai konklusi malam ini adalah saya suka gunakan formula shares. Ini bekalan you all. Okay, apa maksud shares? S stand for saving. Tadi balik, kita gunakan wang lebihan. H stand for holding power. Kalau anda seorang pelabur, wang lebihan ni anda tahu apa anda lakukan dan anda boleh mengawal risiko pelaburan anda dengan cara apa? Apa matlamat yang anda ingin capai, anticipation. Okay? Sebab you saya ada set matlamat yang nak capai dan you tanya apakah risk yang you nak capai. Risk nak capai pula, risk yang you berani tanggung dan macam mana you nak kawal emosi you, emotion, dan macam mana you buat pemilihan selection of stock. Sama ada kaedah apa, you nak screening guna fundamental, you nak screen guna technical, atau you nak screen guna sentiment. Tapi akhirnya kepuasan datang balik daripada money management. Holding power pun money management. Risk reward you nak jaga apa nak capai pun dengan money management. Emosi dengan cara you control money management you, dia akan jaga emosi you. Barulah teknik. Sebab teknik macam mana pun kat FA, kat TA ke terutamanya, teknik yang you guna teknik breakout, teknik yang akan lari keluar boleh pecah support. Jadi akhirnya untuk apa? Untuk money management. Inilah formula shares yang saya buat. Ustaz Muslim guna saham, saya guna shares. Okay? Cuba tengok balik dan ingat baliklah apa yang kita dah buat agar bekalan ni dapat anda guna pakai dan memberi manfaat sebab kepada anda khususnya mereka yang baru terlibat dalam saham ni. Dan jangan tinggalkanlah topik, jangan bacalah, carilah buku-buku tentang money management sebab bab topik money management, bab topik apa risiko emosi ni adalah balik pada diri kita. Okay, nak ubah nak ubah apa, memang nak dirilah, dia bukan pasal orang lain, pasal diri kita kan. Jadi sebab tu kena ambil kira lah. Sebab tu saya ulang, kalau gunakan formula saya buat akhirnya semuanya berkait rapat. Kalau tengok balik dia ada berkaitan dengan topik money management. Alright. Dan pada mereka yang nak ikuti lebih banyak perkongsian yang ada, anda boleh download kita punya apps Labur Saham. Boleh guna Android, iOS, Labur Saham. InsyaAllah ada banyak perkongsian saya di situ, video-video yang telah kita edit. Mereka terdapat hadis seminar, anda boleh tonton di situ. InsyaAllah minggu ni kepada mereka yang berkelapangan di Bursa Malaysia, kita ada program workshop pelabur bijak, program anjuran bersama Bursa Malaysia I, dan program malam ini jugalah hasil daripada penganjuran Bursa Malaysia. Okey, hari Sabtu ini boleh layari laman web kita www.asyamacademy.com. Untuk kita, kepada mereka yang ada akaun CDS, tak reti nak beli, nak jual macam mana, nak kaji sebagai asas tu, boleh hadir ke bangunan Bursa Malaysia pada hari Sabtu ni. Kita lagi 14 seat azab saya untuk penuh dan yuran hanya RM10 kerana tanjaan daripada Bursa Malaysia. RM10 tu yuran komitmen sebenarnya. Okey, kalau akan bagi free orang tak datang, so RM10 you akan belajar macam-macam insya-Allah oleh personal trainer saya. So ada 14 seat lagi yang you boleh join. Okey, dan kita ada minggu depan kita ada last sesi untuk workshop ketiga juga di Bursa Malaysia. Tu masih ada banyak seat. So Sabtu ni ada, Sabtu depan pun ada di bangunan Bursa Malaysia. Boleh layari website kita lah. Yuran hanya RM10 sahaja. Okey. Apa yang you akan belajar? You akan belajar apa produk yang ada, macam mana nak tengok. Pada mereka dah ada akaun CTS, tak reti nak tekan beli jual macam mana, nak kaji, nak gunakan platform Bursa Marketplace macam mana. So hadirlah minggu ni, hari Sabtu ini di bangunan Bursa Malaysia. Daftar dulu dan minggu depan di bangunan Bursa Malaysia. Yuran serendah RM10 sahaja. Okey, RM10 lah, RM10 lah. Okey. Jadi banyak pilihan tuan-tuan untuk anda datang belajar, tak ada alasan.
dengan yuran serendah itu. So itu terima kasih banyak kepada Bursa Malaysia khususnya yang menyediakan platform pembelajaran yang rendah. Dan insyaAllah kita jumpa di Kuala Terengganu kepada mereka orang Terengganu dalam usaha Medisi Pantai Timur terakhir akan berlangsung pada Sabtu ni juga di Marina, di Duyung Marina and Resort Kuala Terengganu. Okay, bagi sesi labur saham sesi terakhir Pantai Timur 2018. Alright, so moga sesi hari ini memberi manfaat kepada semua. Terima kasih. Saya lihat lebih daripada 250 orang yang setia menonton sehingga habis. Saya doakan anda yang menonton ini mendapat manfaat perkongsian saya pada malam ini. Dan insyaAllah minggu depan insyaAllah saya akan bawakan seorang accountant untuk bersama saya macam mana kita nak buat kajian, membaca annual report, membaca sumber-sumber bacaan yang ada dalam pasaran, okay, menggunakan macam mana nak kaji tentang suatu syarikat, diikuti dengan macam mana kita nak kaji apakah corporate action yang berlaku, adakah ini baik, contoh apakah itu bonus issue, apakah itu dividend, apakah itu split shares, apakah itu right issue. Jangan lupa untuk sama-sama saksikan webinar saya langsung pada minggu hadapan waktu yang sama, jam 8.30 malam hari Selasa depan pada 22 Oktober. Okay, dan insyaAllah saya akan bawa temu seorang accountant bertauliah agar dapat berkongsi dengan anda bagaimana untuk kita membaca laporan report yang dibuat oleh pihak research, report yang ada di pihak syarikat, dan maklumat-maklumat yang ada yang berlaku dalam pasaran agar perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. InsyaAllah kita ada lagi 3 sesi yang akan datang, 1, 2, 4 sesi akan datang, okay, setiap hari Selasa secara percuma. So boleh kongsikan laman webinar link ni, insyaAllah kita akan menawarkan untuk webinar yang akan datang. Dan kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Terima kasih banyak. Saya doakan anda kaya berjaya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.